Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberkati pertemuan kita pada tengah hari yang berbahagia ini, malah sama-sama kita membuka majlis dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang berbahagia Bapak Ustaz Idris Haji Ahmad, bekas pensyarah UiTM, yang dirahmati oleh Allah Tuan Haji Husin dan seluruh jawatan kuasanya, pimpinan-pimpinan organisasi, ibu-ibu, bapa-bapa muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, malah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, kita berhimpun tuan-tuan sekalian insya-Allah untuk kita berbicara tentang peterluka umat Islam di akhir zaman. Tuan-tuan sekalian, saya dah sebut tuan-tuan sekalian, saya balik daripada misi bantuan Syria dan juga Bosnia. Sebenarnya peterluka umat Islam ni di mana-mana. Kita tahu bagaimana umat Islam yang ditindas di Xinjiang, China tuan-tuan, Chechen di Rusia, Kosovo tuan-tuan sekalian, juga Kashmir dengan India tuan-tuan sekalian. Umat Islam di Mindanao, Filipina, kena tekan, kena tindas, dibunuh tuan-tuan sekalian. Sama umat Islam di selatan Thai, yang dulu ada kerajaan Islam Fatani tuan-tuan sekalian. Di mana-mana umat Islam, jika mereka minoriti, mereka ditindas tuan-tuan sekalian. Sebab tu kalau kita balik apa yang berlaku dalam sejarah tuan-tuan sekalian, orang Islam, jika mereka ada kerajaan, mereka boleh memayungi orang-orang bukan Islam yang minoriti dengan baik. Nabi SAW mengajar kepada kita orang beriman, man azazimiyan faqad azani. Barang siapa yang menyakiti al-zimmah, maka sesungguhnya telah menyakiti aku. Tuan-tuan, sebab tu kita lihat orang bukan Islam, kelompok bukan Islam yang minoriti boleh hidup dengan keadaan aman dan damai, harmoni di bawah kerajaan Islam ataupun payungan kerajaan Islam. Tetapi tidak sebaliknya. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita lihat kepada isu yang berlaku di Syria. Sebahagian daripada Syam, sebahagian daripada bumi Syam yang pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, bagaimana di zaman Abul Futuhat, zaman bapa pembukaan, zaman Sayyidina Umar, Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah, panglima Islam, yang juga salah seorang daripada 10 orang sahabat yang dijamin syurga dengan lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berjaya tuan-tuan untuk tawan Syria ni tuan-tuan sekalian. Lantas Amirul Mukminin Sayyidina Umar lantik Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah sebagai gubernur Syria tuan-tuan, dan di sana juga berlaku wabak tuan sekalian, sebab ramai ribuan yang terkorban termasuk Abu Ubaidah. Maka gubernur Syria diganti dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah merupakan anak kepada pemimpin Mekah, Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Dan kalau kita lihat juga muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, apabila berlaku tuan-tuan sekalian krisis, iaitu pembunuhan kepada Sayyidina Osman bin Affan. Sayyidina Osman bin Affan yang dibunuh pada tahun 35 Hijrah oleh kelompok Sabaiyah, kelompok penyokong Allah bin Sabah. Maka tuan-tuan, Muawiyah bin Abu Sufyan yang tidak mahu membayar Sayyidina Ali dan mengheret kepada peristiwa perang Siffin. Tuan-tuan, Sayyidina Ali yang terbunuh pada tahun 40 Hijrah. Maka bermula kerajaan Bani Umayyah di Dimashq ataupun Damsyik, bermula dengan Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah pertama, Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah kedua. Bersamulah tuan-tuan, Abdul Malik bin Marwan, Sulaiman Abdul Malik, sampai Umar Abdul, sampai tahun 132 Hijrah. Mana Syria yang kita bincang pada hari ini tuan-tuan sekalian, dia pernah menjadi tapak kepada kerajaan Islam, iaitu Bani Umayyah tuan-tuan sekalian. Daripada tahun 40 Hijrah sampai tahun 130 Hijrah. Inilah pusat pentadbiran Islam, kerajaan Islam berpindah ke Baghdad, kerajaan Abbasiyah. Jadi tuan-tuan sekalian, di zaman imperialism, zaman penjajahan pula, Syria tuan-tuan sekalian menyerebutan kepada dua empire besar dunia, termasuk empire Perancis yang pernah memimpin perang salib, dan juga empire Britannica. Tapi Perancis dengan Britain ni tuan-tuan
mereka ada persefahaman untuk bahagikan tanah jajahan. Perancis ambil Tunisia, ambil Aljazair ataupun Algeria, juga jajah Lebanon, tuan-tuan sekalian. Dan juga kalau kita lihat tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, bagaimana Syria dijajah Perancis tahun 1920 hingga tahun 1946, makna sepanjang 26 tahun dijajah oleh Perancis, tuan-tuan sekalian. Jadi Britain pula ambil Mesir, Palestin, Sudan, Nigeria, Iran, Iraq. Ni tengok mereka bahagikan tanah jajahan. Mereka ambil bumi umat Islam, tuan-tuan sekalian. Yang berjuang bebaskan Syria daripada penjajah Perancis ialah ulama-ulama, termasuk ayahanda kepada Syekh Said Hawa rahimahullah yang terlibat dengan perjuangan. Bumi Suria juga melahirkan ramai mujahidin. Mujahidin yang berjuang, tuan-tuan, untuk membebaskan bumi Palestin. Dua kali sejarah, tuan-tuan. Pertama zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, kerajaan Ayyubiyah, di mana sejarahnya anak muda Mesir, pemuda Mesir bergabung dengan pemuda Syria. Mereka bebaskan, tuan sekalian, bumi Palestin daripada tangan tentera Salib. Yang kedua, tuan sekalian, bergabung juga pemuda Syria dengan pemuda Mesir untuk lawan Tatar ataupun Mongol. Tuan-tuan sekalian. Lepas tu, tuan sekalian, dalam isu Palestin abad ke-19, tuan sekalian, tahun 40-an daripada Syria juga, termasuk 10,000 daripada Mesir. Imam Hassan Al-Banna menghantar lebih 10,000 daripada Mesir, mujahidin Ikhwan Muslimin, untuk berjihad, berjuang di Palestin. Sebab Britain telah buat perjanjian Balfour untuk wujudkan negara kepada orang-orang Yahudi di Palestin, kiblat pertama kita, yang juga bumi Isra' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni nak rejak ni sambut Isra' pula lah kita, tuan-tuan. Dah sambut Isra', tapi yang lupa kepada bumi Isra', yang ni Palestin. Tuan-tuan sekalian, daripada Syria, anggota-anggota Ikhwan, tokoh Ikhwan, almarhum Syekh Dr. Mustafa Sibai, Syekh Marwan Hadid, bukan sekadar mereka bercakap di mimbar, bukan sekadar mereka buka kitab-kitab kuliah, mereka berjuang berjihad. Mereka masuk ke Palestin, tuan-tuan sekalian. Ni orang Islam yang faham erti sempadan akidah, tuan-tuan sekalian. Mereka berjuang, dan akhirnya tuan-tuan, mereka berhadapan dengan tentera Zaini, berhadapan dengan tentera Britain. Tentera Mesir dipaksa balik ke Mesir, kena penjara puluhan ribu, tuan-tuan. Zaman Raja Farouk, Disember tahun 1948, 12 Februari tahun 49, Al-Banna mati dibunuh. Dr. Mustafa Sibai dan Marwan Hadid kena penjara. Bahkan Marwan Hadid mati dalam penjara, tuan-tuan. Nak beritahu ni, sejarah Syria ni ada sejarah yang hebat, itu semangat Islam. Yang hebat juga berkaitan dengan tempat belajar. Masyaihnya ramai, orang-orang alimnya ramai, tuan sekalian. Sebab tu saya ingat balik, tuan-tuan, kisah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Syam ni, yang sebagai Syria, tuan-tuan. Kita sekarang pun dapat merasa nikmat ni, tuan-tuan, iaitu ramai sang pencerah, ramai orang hebat alim ulama daripada Syria. Tengok di mana-mana masjid surau. Buka kitab tafsir Al-Munir Syekh Dr. Wahbah Zuhaili, tuan-tuan, Syria. Ataupun tafsir Ayatul Ahkam Syekh Dr. Ali Sabuni. Ataupun banyak masjid surau ni biasa banyak mengajar kitab fiqh sirah, tuan-tuan, yang ditulis dikarang oleh ulama Syria, Dr. Said Ramadan Al-Buti. Selain itu Dr. Mustafa Sibai, tuan-tuan. Banyak juga masjid termasuk Radio Hakim mengajar kitab fiqh, fiqh Mahaji, tuan-tuan sekalian. Syekh Dr. Mustafa Bora. Tuan-tuan sekalian, kita pergi usrah, tuan-tuan pergi usrah pula, buka kitab Syekh Said Hawa, kitab Jindullah, Amal Islami, tuan-tuan sekalian. Tengok, tuan-tuan, ulama-ulamanya ramai, ulamanya banyak, termasuk kitab-kitab kita mengaji yang sentiasa evergreen, everlasting. Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin Imam Nawawi kita, tuan-tuan. Taman orang soleh, tengok di mana-mana, tuan sekalian. Lepas tu Imam Ghazali kita menulis pun di Syria. Saya tu pernah pergi melawat bilik dia menulis di Jami' Umawi, tuan sekalian. Mana Syria ni sebagai Syam yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita pun merasa keberkatannya. Tetapi tuan-tuan, hari ini juga Syria sedang berkubar dengan darah, tuan-tuan. Dan hari ini sehari dua ni pula panas pula. Tangkapan militan. Tangkap 30 orang dah, tuan-tuan. Dah ni panjang pula lah cerita, kita tengok episod lepas ni. Tengah sensasi isu hudud, mari pula, tuan-tuan, isu militansi pula sebiji macam 2001 dulu. Kata ingat balik isu hudud 2001 dulu, tuan-tuan sekalian, isu besar, tak pecah. Parti oposisi negara kita, termasuk tuan-tuan isu Al-Ma'unah. Ingat 2001. Tengok balik, hampir-hampir sama. Sikit drama yang diulang pula, tuan-tuan. Kalau kita orang beriman, kita faham dah. Dia tak jadi satu masalah pun, tuan-tuan sekalian, kepada umat Islam untuk kita prihatin, kita mendoakan mereka tu. Cuma dunia hari ni, tuan-tuan sekalian, melihat orang yang berjuang mujahidin sebagai satu bentuk kesalahan, militan, irhab, teroris dan sebagainya, tuan-tuan sekalian. Kita di akhir zaman, dunia fitnah, tuan-tuan. Jadi insyaAllah kita berbicara hari ini dengan seorang tokoh, tuan-tuan, Ustaz Idris Haji Ahmad, bukan jual pidato kebangsaan, Piala Perdana semasa zaman belajar di Kolej Islam Kelang. Beliau merupakan Presiden PMUKM, Presiden PMUKM, dan akhir mendapat
master bidang dakwah tuan sekalian UKM, jadi pensyarakanan UiTM tuan dan sekalian. Sekarang ahli legislatif di Dewan Rakyat kita yang banyak bercakap tentang isu-isu umat Islam tuan dan sekalian. Jadi saya rasa kita ada kita memanggil tokoh yang cukup wibawa untuk berbicara tentang isu umat Islam akhir zaman. Termasuk beliau mengarang banyak buku-buku tuan-tuan sekalian, buku fiqh dakwah dan sebagainya berkaitan dengan ulama dan sebagainya. InsyaAllah kita kongsikan bersama pada hari ini. Yang pertama, Ustaz terangkan kepada kami tentang umat Islam dalam kumbahan darah pada hari ini, simbahan darah pada hari ini. Apakah antaranya? Pertama, petunjuk wahyulah yang dijanjikan disebut oleh Allah kepada orang beriman tentang pertemuan antara iman kufur. Yang kedua, mungkin Ustaz boleh jelaskan tentang realiti yang berlaku. Bukan sekadar Syria lah, kita lihat Arakannya, Mesirnya, Palestin, yang kita lihat saling kait mengait antara satu sama lain. Dipersilakan Yang Muhammad. Muslimat boleh ganjak depan sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma yassir wala tu'assir wa tammim bil khair. Yang saya kasihi Fadil sahabat saya Dr. Ridwan Muhammad Nur, Fadil Tuan Imam dan seluruh jawatan kuasa surau, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran apabila mengingatkan tentang apa disebut oleh Dr. Ridwan tadi. Itulah fenomena ataupun qadiyah umat Islam yang berlaku di seluruh dunia, terutamanya umat Islam yang berada di negeri yang minoriti orang Islam, ataupun orang Islam yang berada di bawah pemerintahan yang orangnya Islam tetapi tidak menghayati penghayatan Islam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum in istata'u. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut sentiasa orang akan memerangi kamu, yaitu untuk mereka memurtadkan kamu daripada agama kamu. Ini ayat yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terhadap apa yang dirakamkan di dalam Al-Quran berkenaan dengan qadiyah ataupun fenomena yang berlaku di seluruh dunia pada hari ini. Bagaimana umat Islam yang diratah seolah-olah umat Islam seperti begini yang ada pada hari ini seperti dalam bentuk hidangan yang sedang dicobek oleh kuasa-kuasa besar dan juga dari kalangan umala ataupun di kalangan boneka-boneka mereka. Maka ini yang berlaku di hadapan kita. Ini merupakan pertarungan yang disebut sebagai as-sira' bainal haqq wal batil, mustamirrah ila yaumil qiyamah. Pertentangan, antara hak dengan batil ini berlaku secara berterusan. Apabila kita nak menegakkan kebenaran, maka di sana akan ada usaha-usaha yang nak memastikan supaya kebenaran itu akan dipadamkan. Ini berlaku sepanjang zaman, sejak daripada zaman Rasul dan juga zaman Nabi-Nabi yang terdahulu.
sampailah kepada hari kiamat. Maka atas asas inilah kita tengok seperti mana disebut, yang mungkin kadang-kadang kita kurang berbicara berkenaan dengan, terutamanya berkenaan dengan hal Syria. Palestin mungkin banyak orang bincang, kerana Palestin ni merupakan bulan tahunan yang sering kita ingat, terutama waktu bulan Rejab, kerana terdapat 3 masjid yang Nabi galakkan. Sebagaimana Nabi sebutlah, dia kata la tasuddu rihal illa ila salasati masajid. Tak disuruh sangat kamu ni untuk musafir ataupun melancong, melainkan 3 masjid, iaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjid Aqsa. Kalau masjid India tu sama dengan masjid kampung kita lah. Dia sama, tak ada apa beza. Yang 3 ni yang mempunyai kelebihannya. Sebab tu kita sering mengingatkan tentang Palestin yang merupakan kiblat kita yang pertama bagi umat Islam. Tetapi Syria, hal yang berlaku pada hari ini, yang dia juga mempunyai sejarah yang cukup unik, sehingga kan Nabi SAW menyebut, dia kata alaikum bisyam, dia kata fa innaha safwatu biladillah yaskunuha khairatuhu min khalqihi atau kama qala. Artinya ialah kamu kena mengambil berat berkenaan dengan Syam ataupun Syria, kerana penduduk di situ, bumi itu merupakan bumi pilihan Allah, dan penduduknya terdiri dari kalangan orang-orang yang terpilih dari kalangan makhluk Allah. Sebab tu Syria ni orangnya lembut. Bahasa dia pun bahasa yang lembut. Bahasa Arab dia lembut. Dan walaupun pemimpin dia tu jahat, dia nama-nama puak-puak Arab ni maha jahat ni, nama dia pun suai jahat. Hafiz Asad, Bashar Asad. Asad tu singa, nama tu jahat lah. Nama Saddam, nama tu jahat lah, penjahanam. Nama tu dia nak suka dengan, dia bangga dengan nama dia. Tapi Syria ni rakyat dia baik. Terdapatnya masyayikh, tok-tok guru sampai hari ni pun. Saya sebab tu dulu, saya kalau budak-budak nak pergi belajar sebagainya, memang selain daripada Mesir ialah di Syria. Di sana terdapat beberapa madrasah yang hidup dengan zakat dan juga wakaf. Banyak pelajar-pelajar kita yang belajar di sana yang memang majan, percuma. Malahan dia bagi lagi minhah, bagi duit untuk di poket sesuai dengan makan cara Arab lah. Tak ada lah makan chicken chop, burger, tak ada lah itu kan. Mana sesuai dengan makanan Arab lah. Cukup makan tu. Maknanya gambarkan itu. Dan bahasa dia baik, orangnya lembut, cakapan dia, lahjah dia baik, cukup baik. Jadi ni yang terdapat. Tapi sekarang ni sudah, bumi itu sekarang ni sudah kita tidak lagi boleh pergi, kerana keadaan suasana negara yang seperti mana yang kita maklum. Mana memang sebagaimana disebut oleh Nabi SAW tu, orang yang di sananya orang yang baik. Dan juga Nabi juga sebut, dia kata iza pasada ahlu Syam
fala khaira fikum, atau kama qala. Nabi kata, apabila binasanya penduduk Syam, maka tak ada lagi kebaikan di kalangan kamu. Nak menggambarkan itulah dia bumi bertuah yang ada pada hari ini. Maka apa yang berlaku itu nak menunjukkan tentang bagaimana konspirasi yang dilakukan oleh dunia. Walaupun kita tahu, kita bicarakan soal, bila sebut Syam ni, dia dipecah-pecahkan. Dulunya terdiri daripada Jordan, Palestin, Syria dan juga Lebanon. Sekarang ni sudah dipisah-pisahkan apabila hasil daripada macam sebut Dr. Ridwan tadi, kesan daripada penjajahan yang berlaku sehingga kan negara-negara itu telah berlakunya persepadanan antara satu dengan yang lain. Maka walau bagaimanapun, apa yang berlaku nak menunjukkan juga bagaimana sikap yang ditunjukkan apabila haibah di kalangan umat Islam ni sudah hilang. Maka keadaannya dibiarkan begitu saja. Termasuklah juga seperti mana Palestin dan juga dunia umat Islam yang lain. Palestin ni kita duduk Cakna, kita tahu. Tuan-tuan kita tanya, bapa Arab duduk mengelewak kot Bukit Bintang kot ni. Saya tanya dia, kif Palestin? Dia marah kepada orang Palestin duduk berjuang lawan Israel. Kita duduk kutip duit bagi kat dia, duduk bela dia. Orang Arab ni tak ada. Allah Ta'ala telah tarik dia punya haibah dia, izzah dia. Soal berkenaan dengan, kalau kita nak katakan soal Arabism pun tak apa juga. Arabism pun tak ada dah. Tak apalah orang kata agama kamu tak ada. Kamu benci kurang-kurangnya ada Arabism. Ada Arab. Sifat Arab. Arab itu pun sudah hilang daripada bumi mereka. Sebab itu benarlah tuan-tuan. Apabila Islam ni hilang, maka kita tengok Islam ini, dia bukan saja macam kita kata bila Islam hilang, bangsa pun hilang. Seperti mana yang selalu kita maklum, bila Islam selamat, Arab selamat. Islam selamat, Melayu selamat. Islam selamat, Cina selamat. Islam selamat, tanah air pun selamat. Kita tengok hari ni dunia Arab. Padahal kita macam Muslim K duk kutip duit banyak sangat. Orang panggil apa? Lekat-lekat minyak dia, bukan kita ambil dalam drum tu. Ambil lekat-lekat dekat dengan apa? Dekat gerudi dia cukup dah untuk biaya Palestin. Tapi tak ada, roh dia tak ada. Malahan bukan saja halang orang nak pergi bantu. Dulu agak bernapas sikit ketika diperintah oleh Dr. Mursi dulu. Dr. Mursi dulu. Apabila dibuka pagar-pagar untuk hantar bantuan ke sana. Sekarang sudah ditutup. Yang jahat lagi, selama ni ada terowong-terowong yang boleh untuk keluar masuk, bagi bawa makanan dan juga perubatan. Itu pun hari ni ditutup oleh mereka. Jahat tuan-tuan. Sebab itulah apabila kita tengok keadaan-keadaan yang macam ni, sedang-kadang kita senang untuk menghadapi golongan kufar dari kalangan golongan munafikin. Golongan munafik ini terdiri dari kalangan mereka yang mana Nabi SAW pernah menyebut, dia kata du'atun ila abwabi jahannam sifhum lana ya Rasulullah. Akan ada nanti orang yang penyeru-penyeru kepada pintu neraka nanti. Maka sahabat bertanya, bagaimana rupa bentuk orang yang nak menyeru kepada neraka ini? Maka dijawab, hum min jildatina. Mereka tu kulit macam kamu lah. Kalau kulit hitam, sawo matang, putih, ikut bangsa macam kamu. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Dia bercakap dengan lidah lahjah kamu. Kalau Melayu, Melayu lah. Kalau Arab, Arab lah.
Kalau India, Indialah. Kalau Cina, Cinalah. Maka cakap dengan kamu. Wa yaqra'una al-Quran. Mereka tu baca Quran. Tapi Quran tu tak masuk dekat hati, duduk dekat dengan halqum saja. Ini golongan yang bahaya yang kita hadapi di kalangan pemimpin-pemimpin umat Islam yang ada pada hari ini. Maka kita tengok menyebabkan kita hari ini yang kadang-kadang menjadi satu benang dagang. Islam tu sudah menjadi satu benang dagang. Sedangkan mereka ni nak menuntut hak mereka. Dianggap sebagai irhabiah, maknanya dianggap sebagai teroris, dianggap sebagai golongan yang melampau, dianggap sebagai golongan yang ekstremis. Maka kita tengok yang menjadi orang yang menutup segala pintu-pintu yang menyebabkan orang nak menuntut keadilan ini tidak berlaku. Maka akhirnya orang menuntut dengan secara seperti mana yang kita lihat pada hari ini. Maka kalau sebab tu orang tahu apabila demokrasi ini dibuka dengan secara betul, maka di sana golongan Islam akan menang. Apabila kita tengok di Mesir, demokrasi itu buka dengan terus dan betul. Sebab tu bukan zakat je, kalau Saudi pun buka pilihan raya dengan cara betul, yang akan menangnya ialah golongan Islam. Termasuklah juga di Syria. Kalau buka secara demokrasi yang betul terus, maka insya-Allah golongan Islam ini akan dapat menang. Kerana Islam ini ditegakkan dengan hujah. Islam tegak dengan hujah. Kita boleh berhujah atas apa benda sekalipun ialah dengan hujah. Kerana kita yakin Islam, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bawa datang hujah kamu kalau kamu itu orang yang betul. Kita bawa dengan hujah. Bawa dengan hujah. Maka sebab tu macam hari ni sesentuh sikit lah. Macam hari ni berkenaan dengan orang dibising bab berkenaan dengan hudud, dia katakan. Hudud hari ni. Dia benar-benar gitu. Kita tengok satunya media tak membantu untuk menerangkan. Ini yang berlaku. Ini yang berlaku. Semalam kita berjumpa dengan pimpinan-pimpinan dari kalangan orang-orang bukan Islam. Jumpa konfront. Apa benda? Kita beritahu dia orang, jelas kita sebut ini Islam. Akhirnya mereka, maknanya mereka walaupun mereka tidak menyokong sebagainya, mereka kata itu hak orang Islam. Pasal kita beritahu ini merupakan hak orang Islam. Dan ada orang timbul, ada orang kata ni satu undang yang zalim pasal yang terlibatnya orang Islam. Kita ni tuan-tuan, kita mengambil, kita ada hujah, bukan tak ada hujah. Tuan-tuan buka dalam kitab surah Al-Ma'idah ayat 42. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Kalau mereka datang kepada kamu untuk minta supaya dihukum dengan hukum Islam. Kalau orang kafir, dia minta, dia kata kami nak minta hukum dengan hukum Islam. Fahkum bainahum, kamu hukum mereka. Au a'rid anhum, mereka kata kami tak mau. Tak apa. Pasal apa? Kalau orang kafir dia hukum pun di akhirat dia masuk neraka juga. Tu kena ingat, kita ni ada kaitan dengan akidah. Sebab tu kita tengok kisah Ma'is, kisah Ramidiyah zaman Nabi tu. Yang mengaku berzina padahal Nabi suruh balik. Nabi mula memang Nabi tak nak menghukum. Kita kena tengok prosedur. Hukum Islam ni bukan pada hukumnya, pada prosedurnya. Pada prosedur hukum. Sebab tu kisah seperti yang ditunjukkan oleh Ma'is, yang datang mengadu, dia kata aku berzina. Nabi paling, Nabi buat tak tahu dengan dia. Nabi kata bika janun, kamu gila kau Ma'is. Dia kata tak, aku tak gila. Nabi nak suruh dia balik. Tanya lagi Nabi, tak kot kamu hanya bercumbu, cium-cium kot. Tak, aku berzina. Nabi kata kot kamu duduk kot belah atas, tak masuk dalam. Tak, masuk dalam. Baru dihukum. Kalau dia balik, tak apa. Sebab tu kaedah Islam dia pakai apa? Dia kata tersalah menghukum, tersalah melepas lebih baik daripada tersalah menghukum. Ini keadilan.
Bukan Islam ni bila nampak tu terus hukum, tak. Bukan itu agama dia. Terang pada mereka. Dan kita mengambil pandangan daripada mazhab Maliki. Memang mazhab Syafi'i, memang orang Islam pun kena, orang bukan Islam pun kena. Tapi kita ambil pandangan mazhab Maliki sesuai dengan wakil, realiti yang ada negara kita. Benda tu buat. Kita mengambil. Oh, dia kata ni tak adil. Nak tanya boleh orang kata tak adil lah. Seorang tua tu kata. Hak yang hari ni, hukum hari ni. Jabat agama tangkap orang Islam dengan orang bukan Islam. Khalwat. Hak kena tangkap lah dia. Hak kena buat bicara. Kan? Yang ni boleh kita praktik. Praktik benda tu. Kita ambil yang berdasarkan kepada mazhab Maliki. Oh, orang kata tak boleh kita mazhab Syafi'i. Bukan semua. Sebab tu keluasan mazhab. Kita kalau kita merintah negeri, kita tak boleh pakai pandangan mazhab Syafi'i berkenaan dengan Ihya'ul Mawad. Ihya'ul Mawad ni troka tanah. Troka tanah ni tuan-tuan, kalau ikut mazhab Syafi'i, man ahyal arda maitan falahu. Siapa yang troka tanah, boleh kat dia. Habislah tanah. Habis tanah. Tapi kita mengambil pandangan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kata tak boleh. Tu hak kerajaan. Orang tak boleh sebarangan untuk troka tanah. Pasal apa berlaku begitu? Mazhab Syafi'i di Hijaz, bumi dia luas. Orang tak ramai. Mazhab Hanafi, dia bumi dia subur. Di Iraq sebagainya. Maka menyebabkan kita mengambil pandangan daripada itu. Bukan kita kata benda-benda yang banyaklah muamalat semua, bukan kita ambil semua Syafi'i. Dengan kita itu. Kurang-kurangnya lah hak buat qanun jenayah syariah ni tuan-tuan. Kan? Bukan mamat hak duk jual yang percik dekat pasar malam tu. Ni hak pakar-pakar undang. Antaranya ialah Profesor Ahmad Ibrahim, almarhum Profesor Mahmud Saidun, Tun Saleh Abbas. Niri hak pakar-pakar ni. Bukan calon-calon orang. Orang yang mahir dalam bidang tu. Kita ambil semua perkiraan-perkiraan semua. Kan? Lagi satu pula, kita sebut tak ada mana-mana enakmen jenayah ni tuan-tuan. Undang-undang yang nak dibentang, tuan-tuan kajilah mana-mana dunia sebelum table dalam dewan, kita buka untuk public, untuk muzakarah, untuk kita panggil semua kumpulan-kumpulan semua dialog. Panggil semua nak kritik, panggil sistem Islam dulu, panggil Cina, panggil semua kritik. Mana ada undang? Mana ada undang? Yang ada pada hari ni. Tak ada, orang tak pernah table benda itu. Tapi kita buat. Pasal nak tunjukkan bagaimana bentuk keadilan di dalam Islam sendiri. Nak tengok. Timbul pula persoalan berkenaan dengan macam mana pula ni. Pasal dia kata umur baligh. Umur baligh ni macam di Terengganu-nya 18 tahun. Sedangkan mazhab Syafi'i 15 tahun. Patutnya pasal apa letak 18 tahun kata umur baligh. Kita ambil kira dah. Pasal apa? Kita ambil pandangan mazhab tu mazhab Hanafi. Umur matang tu 18 tahun. Mazhab Syafi'i umur matang dia 15. Pasal apa kita ambil 18? Supaya tak tiba nanti, saya mazhab Hanafi. Pasal umur saya tak cukup. Ada kita ambil 18 tahun umur matang dia. Jadi nampak semua kita fikir apa hasil dialog bagaimana kita buat. Memang mungkin ada benda-benda yang teknikal sebagainya kita bincang lah. Tapi nak sebutnya itulah benda-benda yang kita tengok apabila Islam ni apabila dia tegakkan dengan hujah. Sebab tu mana-mana tempat sekalipun apabila Islam itu dengan hujah, maka insya-Allah di sananya orang akan menerima dengan baik. Tetapi kadang-kadang ni Islam itu menjadi dagang. Al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba, kata Nabi. Islam tu datang dalam keadaan dagang, maka dia pulang juga dalam keadaan dagang. Maka beruntunglah orang-orang bersama-sama dengan dagang. Islam dagang. Mula-mula Nabi bawa Islam dagang. Orang anggap Nabi bawa ajaran tak betul. Kita lu sembah Tuhan nampak depan kita. Tiba-tiba Muhammad bawa ajaran yang tak nampak Tuhan. Dagang waktu tu. Maka Nabi kata, Fatuba lil ghuraba. Untunglah orang-orang yang bersama-sama dengan dagang.
Hari ni Islam dagang, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok bagaimana yang berlaku di setengah-setengah, kita lihat di macam negara-negara Arab hari ni, macam di Mesir. Di Mesir sampai hari ni. Sampai hari ni kita tengok tak boleh kegiatan-kegiatan kelas pengajian macam ni. Tak boleh. Usrah kadang-kadang buat sambil berjalan. Sambil berjalan sembang. Sambil berjalan. Tak tahu. Tapi dia sebelum daripada berlakunya, orang kata apa, di kebangkitan dekat dengan dataran Raba'ah sana tu, kita tengok memang agak terkejut, terutamanya dalam ketika Zainab Al-Ghazali meninggal. Zainab Al-Ghazali ini seorang pemimpin muslimah yang dia ni merupakan orang yang duduk merengkuk dalam penjara, dan dia meninggal. Waktu dia meninggal tu dekat waktu sembahyang jenazah dia hampir 20,000 orang. Orang pun terkejut. Macam mana waktu tu belum ada lagi kita punya media baru ni, belum ada lagi tau. Tapi macam mana networking dia berjalan. Pasal apa? Walaupun kamu sekat macam mana pun kegiatan-kegiatan agama Islam tamanya, dia terus. Bagaimana Nabi SAW sebut, dia kata apa? La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq hatta la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi bi amri. Sentiasa ada dari kalangan umatku yang mana akan menegakkan kebenaran, walaupun ada orang yang cuba untuk nak buat macam mana pun tak boleh. Makanya kita tengok Islam bangkit. Kita tengok begitu juga di Syria, di mana-mana negara yang kita tengok, di Libya zaman Gaddafi dulu pun sama juga, penindasan di Iraq, semua tempat begitu. Tapi mereka tak boleh untuk nak matikan tunas-tunas Islam itu sendiri. Masuklah kita tempat kita sekalipun, macam mana nak buat sekalipun, kesedaran orang ni sudah ada. Ya? Sama sikit tadi berkenaan dengan yang tu. Sebab tu bila kita buka, kita tengok di dalam Google, tuan-tuan boleh check Google. Google, tuan-tuan tekan kat Google tu, kesan simbahan asid. Kerana orang nampakkan jenis syariahnya, orang nampak tentang hududnya, sedangkan hudud, qisas, ta'zir. Tuan-tuan tekan, pergi masuk kepada kesan simbahan asid, kita akan tengok, tekan ke di image. Kita akan tengok bagaimana rupa bentuk orang yang kena simbah asid. Ikut hukum yang ada hari ini, dia mungkin hanya denda 5-6 tahun saja. Lepas tu dia keluar, muka dia elok. Ikut hukum Islam, kalau engkau simbah asid kepada aku sebotol, engkau juga sebotol. Tak berani orang buat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang-orang yang beriman, dipardukan wajib atas kamu qisas. Maka sebab tu orang tak berani. Kenapa benda-benda ni tidak di-highlightkan untuk beritahu pada masyarakat? Ini benda-benda yang perlu kita nampak. Jadi saya rasa itulah saja saya dapat sampaikan. Wallahu alam. Terima kasih pada Ustaz Idris Haji Ahmad di atas pencerahan berkaitan dengan isu umat Islam di akhir zaman, dengan diselitkan sekali tuan-tuan dengan isu kita berkaitan dengan hudud, elemen jenayah syariah tuan-tuan sekalian. Kecoh satu Malaysia tuan sekalian berbicara tentang hudud. Dan hari ini kita buka juga ruang untuk tuan-tuan bertanya, bukan sekadar dengan isu darah umat Islam yang berkubang di Syria, di Mesir tuan sekalian. Terbaru pula 600 orang lebih pula tuan-tuan jatuhkan hukuman oleh rejim Fatah Sisi tuan sekalian. Dan dunia tak peduli, dunia diam tuan sekalian. Diam kita merupakan satu jenayah kepada apa yang berlaku di bumi Mesir pada hari ini tuan-tuan, termasuk Dr. Muhammad Badek pun, Mursyidul Am kepada Ikhwan Muslimin, akan jatuhkan hukuman gantung sampai mati tuan-tuan. Dahsyatlah muslimin dan muslimat apa yang berlaku di Mesir. Jadi tuan-tuan, kita akan henti jam 1.30. 1.20. 1.20. InsyaAllah tuan-tuan, kita masih ada hampir setengah jam, 30 minit untuk sesi Q&A kita insyaAllah. Saya buka ruang seluas-luasnya untuk tuan-tuan bertanya kepada anggota legislatif kita tuan-tuan ni. Apa cadangan tuan-tuan boleh sampai terus kepada Dewan Rakyat tuan-tuan sekalian. InsyaAllah banyak cadangan-cadangan yang tuan-tuan nak sampaikan, boleh sampai terus. Lepas tu juga beliau merupakan bekas pensyarah kanan di UiTM tuan-tuan sekalian, Fadil Ustaz, anak dia kepada Tuan Guru Haji Ahmad Cakap Jering tuan-tuan sekalian. Ayahandanya adalah ulama, dan adik-beradik Ustaz Diri ni pula ramai ulama tuan-tuan sekalian. Mufti Pulau Pinang, Mufti Pulau Pinang, saya ingat dulu pengarah ataupun pengurusi Persatuan Ulama Malaysia, Dr. Saleh Haji Ahmad, Profesor Malaysia, Dr. Saleh Haji Ahmad, Ustaz Hasan
Hasan Ahmad Mufti Pulau Pinang, ramailah anak kira adik-beradik Ustaz Dwi yang terlibat di medan ilmu, medan pencerahan. Kerana ayah dia juga punya pondok di Perak, tuan-tuan sekalian. Perak tuan-tuan, dia memang terutama di Perak Utara ni kaya syarat dengan sekolah-sekolah agama, sekolah agama rakyat dan sebagainya. Negeri yang lahir ramai tokoh-tokoh negara kita, Dr. Burhanuddin Al-Hilmi atau Dr. Burhanuddin Muhammad Nur, tuan sekalian, tokoh kita daripada Perak. Profesor Dr. Zulkifli Ahmad daripada Perak, tuan sekalian. Ramailah tokoh-tokoh besar umat Islam daripada negeri Perak yang kaya dengan sekolah-sekolah agama. Jadi tuan-tuan boleh kemukakan soalan. Sila Muslimat. Muslimat nak tulis atas kertas pun boleh, nak mesej pun boleh. 019 372 8844. 019 372 8844. Sila tuan-tuan sekalian. Nak tanya berkaitan ilmu syariah ni, sila. Dalam kerajaan, mungkin Ustaz dia ada maklumat baik perancang di dalam kerajaan sendiri. Sebab yang terbaru pun ada cerita tentang TPM nak tubuh jawatankuasa teknikal untuk Kelantan. Kita mohon pencerahan daripada Ustaz Idris. Sebab itulah tuan-tuan ya, kalaulah media main peranan yang betul. Media baru ni tak ramai. Tuan-tuan bolehlah golongan-golongan yang kita ada kesedaran di bandar sebagainya. Di kampung ni ialah media konvensional. Televisyen tu merupakan tempat yang cukup berkesan. Kalau sehari tu dia buat setengah jam ya. Jangan panggil saya tak reti. Panggil mufti, panggil orang-orang bawah, hakim mahkamah syariah sebagainya. Buat live Q&A, soal jawab, dan terangkan. InsyaAllah orang boleh faham. Tapi masalahnya tidak berlaku ke arah itu. Kami ni saya mengaji syariah. Mengaji syariah. Jadi kalau saya jadi hakim mahkamah syariah, saya mengaji jawab periksa dapat A. Apa hukum orang zina, as-sariqu was-sariqatu faqta'u, apa orang mencuri, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, orang zina, az-zaniyatu waz-zani. Berasak jawab periksa dalam dewan dapat A. Saya jadi hakim mahkamah syariah, saya belajar lain, buat lain. Saya belajar hukum 100 rotan, saya hukum 356, 3,000 3 tahun penjara, 5,000 denda, 6 kali rotan. Lain saya belajar, saya buat. Zalim kat saya. Seolah-olah saya mengaji dulu, saya jawab lain. Apa itu kuih pau? Kuih pau ialah kerbau. Jawab lain. Jadi itu sebabkan akhirnya kita jadi dagang. Apa salah? Kau salah pemahaman. Bagi kita orang faham. Saya yakin setengah jam kita buat sehari. Terlalu banyak kau jemur orang. InsyaAllah orang semua boleh faham, termasuklah orang bukan Islam sendiri. Hari ni siapa cakap kita hari ni aman rumah kita? Kita tu tak nak beli rumah kondo pasal tak nak bayar servis tu. Sampai kadang-kadang sampai 200 sebulan. Kita ambil rumah teres. Rumah teres ini pula kena pula ambil guard luar, RM200 juga bayar. Swimming pool tak ada. Lebih tak ambil rumah kondo. Pasal apa? Tentulah pasal tak aman. Hari ni Dr. Harundin cerita di surau dia bagaimana berlaku tempat dia. Hari Jumaat biasalah orang tua namanya orang tua pergi sembahyang Jumaat pagi tu. Letak beg. Biasa orang tua mai barang-barang letak depan. Sejadah kan lama sikit sujud. Makit-makit sujud, habis-habis sujud, sajadah wahiyal ladzi hak kawan ni sapu. Surah. Jadi kita tengok ni keadaan yang berlaku. Sebab tu kita katakan, siapa kata aman?
Saya ni kadang-kadang macam kami, duk travel malam-malam. Bukan tak takut tu, takut tu. Lalu kat highway kan. Highway. Kadang kita lalu, orang follow kita. Kita laju, dia laju. Kita slow, dia slow. Kita ada doubt. Dia bimbang. Macam-macam, berbagai-bagai kemungkinan jadi. Kemungkinan jadi. Padahal dia ikut kita tu pasal lampu dia malap. Kita dah ada sangka buruk kepada dia hari ni. Jadi banyak benda-benda yang tak boleh praktik, tuan-tuan. Termasuklah amalan-amalan sosial kita tak boleh praktik. Saya mengajar tuan-tuan lah. Saya kata apa? Wallahi fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Ta'ala akan tolong hambanya yang mana dia tu tolong hamba dia. Kita tolong orang. Saya mengajar sedap ni kat tuan-tuan ni. Kan? Balik mengajar kuliah maghrib, ada orang tahan kereta tengah saya. Saya berhenti tak? Saya tak berhenti. Padahal saya mengajar tuan-tuan tadi. Saya pun tak beramal saya mengajar tuan-tuan. Pasal apa? Dunia hari ni saya tak boleh percaya kat orang. Patutnya kita kena tolong. Betul memang dia tu susah. Masalahnya kereta dia pancat nak minta tolong kita. Nak minta bantuan kita. Kita tak bantu pasal apa? Dunia hari ni. Maknanya banyak benda yang kita tak boleh dah. Nilai-nilai sosial kita ni sudah tak boleh nak amalkan. Nilai yang baik. Dulu lain. Dulu kita boleh bantu orang. Orang datang rumah kita, kita jemput minat air. Sekarang tak boleh. Sekarang tak boleh. Tapi tuan-tuan tak apalah, saya tak boleh wakil rakyat tak boleh buat begitu. Wakil rakyat buat begitu, kebetulan kemundi pula mati. Saya terkenal banyak kali. Orang masuk, kadang orang tak kita, dia pakai kepiah elok. Kita duk ingat, iyalah. Orang mengundi kita. Masuk. Rumah sebagainya pula. Dia buat gila lah rumah. Allah Akbar kata. Nak buat gila lah rumah, nak buat gila. Dia buat pelik, cakap isim dah. Saya berkata, saya ni, lewat saya bagi duit kan, saya ada hal janji dengan orang kata maghrib nak keluar. Macam-macam. Jadi itu keadaan, kalau dia buat apa kita, apa jadi apa? Tak buka kita, Tok Wakil tak boleh. Mana buat begitu? Ini keadaan-keadaan yang berlaku. Orang perempuan cukup bahaya. Ni modus operandi yang mereka buat hari ni. Sebab tu kalau kereta-kereta malam-malam ni kau langgar belakang, jangan berhentilah. Biar rugi tak apa. Kau nak berhenti pun, kita berhenti tempat dia. Termasuk kita laki-laki pun. Jangan. Biar kita pergi ke depan, biar kita rugi tak apa. Ini ada modus operandi yang mereka buat. Cara nak buat. Jadi apa makna dia, tuan-tuan? Rumah kita hari ni boboh, CCTV, macam-macam lah. Kita tengok keadaan yang kita rasakan, keselamatan. Apa kita? Selamat. Keadaan kita. Sebab itulah kita nak supaya kurang-kurangnya, sebab tu kita buat untuk orang Islam dulu. Pasal tujuan dia ialah pasal apa? Macam Profesor Ahmad Ibrahim dan nasihat dia kata apa? Kurang-kurang sebagai usaha dakwah. Hari ini tuan-tuan, kita ni nasib baik mak bapak kita orang Islam tu. Agak-agak lah kalau kita ni bukan orang Islam, agak-agak masuk Islam tak. Saya teringat Dr. Ridwan T. Dia sama dengan saya, dia bawah saya si UKM dulu. Dia duduk kampung Melayu. Dia cakap pun cakap Perak. Orang Melayu. Mak dia ajak masuk Islam. Dia kata, Wan, nak masuk Islam apa Wan? Dia kata, ayam aku, kelapa aku, dia kata, hak orang Melayu curi, nak masuk Islam apa? Masuk Islam apa gitu? Saya teringat ada seorang Cina di kampung saya. Dia rumah dia sebelah dengan masjid. Belah masjid. Dia beli asam gelugur. Sampai dia berpuluh tahun duduk sebelah masjid. Berpuluh tahun. Sampai dia boleh beritahu lah. Dia kata apa? Siapa azan hari ni? Tak sedap langsung. Azan subuh ni. Dia makin subuh habis orang Melayu. Mati langkat dan kapir. Tak mati langkat dan kapir apa. Asam gelugur dia lambat angkat, Melayu angkat. Jadi macam mana orang teringin? Sebab tu Maryam Jamilah pernah menyebut, dia kata, Alhamdulillahi aral Islam qabla aral Muslim. Aku bersyukur kepada Allah kerana aku melihat keindahan Islam dulu sebelum aku lihat orang Islam. Yang berlaku. Sebab tu kalau kita tengok kan, kadang kita lihat, tuan-tuan semua pernah pergi Mekah banyak kan kita berhenti antara Mekah nak pergi Madinah tu tempat semua bas berhenti apa tempat tak ingat tu. Apa? Wadi Kudai, kita berhenti situ. Tempat tuan-tuan tengok.
dengan kotor, bilik air sebagainya, pasir, suara dekat sinci. Kalau orang kafir tengok teringin. Ni kalau kita pergi waktu umrah ni, okey lah kita turun airport international. Kalau kita pergi airport hujan, kita tengok dengan bilik air dia macam mana. Ini pun tak selesai. Madinah dengan Mekah tu pasal hak duk jaga tu Osman grup-grup Beladin. Hak kontrak dia setahun RM1 lah. RM1 macam bagi saja sebenarnya. Tabarruk dia tu kan, jaga elok. Jadi saya nak sebut itu keadaan yang tengok. Sebab tu kita katakan tadi kurangnya kena ada benda tu yang kita buat sebab tu kami tak ada usaha ke arah tu kita buat. Tapi kurang-kurang hari ni sudah ada pemahaman orang sebagainya, kita penjelasan kepada orang dalam konteks itu. Tapi sebenarnya paling berkesan sekali ialah apabila kita ada media, terutama televisyen ni yang digunakan kalau kita ada kuasa. Wallahualam. Okey, tuan-tuan sekalian, sila Muslim ada soalan? Sila Muslim ni tak senang tuan-tuan dapat soalan jamak tak senang. Ada soalan sampai minta pandangan Ustaz tentang mufti yang tidak berperanan atau bersuara tentang ilmu, berpatikai kepada rakyat dan pembaziran, ketirisan yang langsung dalam negara kita. Pandangan tentang mufti yang tidak berperanan atau tidak bersuara. Soalan bermuslimat untuk tuan-tuan. Okey, terima kasih. Sebab itulah Nabi menyebut, Nabi kata apa? Dia ada sinfan minan nas. Ada dua puak yang kalau baik dia baik semua. Iza salaha salahan nas, wa iza fasada fasadan nas. Bila rosak, bila baik dua-dua tu baik semua manusia. Bila rosak dua-dua tu semua rosak, iaitu al-ulama wal umara. Pemimpin dan juga ulama. Betul ulama ni dia kena ambil sikap mereka tu sebagai orang yang tak sekira lah beri teguran kepada semua orang. Tak kira lah pihak kerajaan ke kepada pembangkang, dia mesti berikan teguran yang baik. Yang baik. Sebab tu saya teringat apa nama almarhum Datuk Haji Ismail dulu, mufti Brunei. Dia pernah bentang paper, dia kata dia nak ulama-ulama ni, mufti-mufti ni kaya. Baru mufti ni dia berani keluarkan fatwa-fatwa yang tak takut. Baru dia rasa independen. Halal-halal, haram-haram. Baru begitu. Jadi bila kita bergantung dengan orang sebagainya, jadi menyebabkan kita sudah tidak rasa satu independen dan pandangan-pandangan fatwa kita tu sudah tidak lagi berani. Lepas tu pernah berlaku apa di zaman seorang ulama ketika Malik Zahir, zaman Sayyidina Ali, zaman apa nama Imam Nawawi. Waktu itu beliau hendak mengenakan cukai kerana nak melawan dengan tentera Tatar waktu itu. Sedangkan kelengkapan duit tak cukup, senjata tak cukup. Dia tanya pandangan supaya mengeluarkan fatwa supaya aku boleh collect duit cukai daripada rakyat. Dia kata apa? Aku tahu dulu kamu dulu sebagai raja, pemimpin daripada orang hamba, kamu orang miskin, kamu jadi kaya. Kamu memiliki dari kalangan gundik-gundik hamba-hamba yang kaya, yang kamu rampas dulu. Kamu jual semua, hak tali pinggang, hak emas sebagainya, hak dimiliki oleh kamu dan juga hamba kamu. Maka kalau tak cukup, baru boleh kamu ambil hak orang lain. Baru boleh kamu ambil. Kalau tidak, aku tak mengeluarkan fatwa mengatakan harus kamu nak memungut kolek cukai sebagainya. Ini sepatut berlaku. Sebab tu kita ni tuan-tuan, dalam konteks kita katakan patutnya bukan soal cukai ni, kita katakan tak boleh ambil, tapi kita kena tutup, orang panggil ketirisan dulu.
Ini patut kena tegur. Kan? Contoh kita tengok laporan audit negara yang pernah laporkan pada tahun 2006 dulu. Bagaimana screwdriver, harga dia RM32. Kerajaan bayar berapa? RM224. Tak apalah tu. Laptop RM4,000. Bayar berapa? RM42,320. Ini bukan saya tulis ni. Ini saya catat daripada laporan audit. Saya menalah tipu ustaz. Menalah tipu. Saya buka betul, saya nak baca sikit tu. Teropong RM1,940. Bayar berapa? RM56,350. Maknanya keuntungan RM54,650. Dan juga berlaku pembayaran voucher tanpa supporting document oleh Kementerian Pertahanan pada tahun 2006 pada satu kontraktor tanpa voucher. Disebut oleh laporan audit. Berapa harga? 943 juta. 943.46 juta. Hampir 1 bilion. Yang bayar tanpa supporting document, tanpa resip bagainya. Kita nak claim tol. Saya pernah kerja. Nak claim RM45 kau tak ada ni, habis tak bagi. Disebut oleh laporan audit negara. Sebab tu kita hendak supaya para ulama semua berani, termasuklah berkenaan dengan ASN. Selangor dia tajdid lagi, tak boleh, haram. Perak, abang saya Limali Fatwa situ, dia seorang menentang. Dia menentang dengan hujah, ada kertas. Tapi oleh kerana majoriti kata halal, pulang kat awak. Di Pulau Pinang dulu halal. Dan abang saya Datuk Hasan di situ, abang saya Datuk Seri. Sekarang Datuk Seri dah. Dia Datuk Seri, ni Datuk Serai. Dia apa halal. Kemudian sidang balik tak boleh. Terdapat itu. Dalam majlis fatwa kebangsaan pun abang saya kata memang terdapat hampir dekat 20% lebih tempat pelaburan yang tak boleh. Majlis fatwa kata kena buang ini, bukan kata halal, dia keluar dalam keputusan dia kata halal. Itu yang berlaku. Dan sebab tu kita katakan tadi, kalau ulama ni kena mufti kan, ulama dia kena wani. InsyaAllah. Sebab tu kehebatan ulama ni bukan pada ilmu dia. Kehebatan ulama ni pada amal dia. Ilmu banyak. Ilmu banyak kalau dekat dengan orientalis di barat tu. Kalau saya mengaji buat PhD dulu. PhD saya mengaji kepada orang doktor PhD dalam bidang agama. Dia pakar macam Golzehar, pakar dalam bidang hadis. Anak Tombi pakar di dalam bidang sejarah. Hebat dalam dakwah. Philip Hitti dalam bidang sejarah. Hebat. Tapi mereka bukan Islam. Ilmu banyak. Kehebatan ulama ialah pada amalnya, bukan pada ilmunya. Allah Allah. Ada dua soalan yang masuk, Ustaz. Yang pertama daripada muslimat. Apa pandangan Ustaz tentang fenomena habaib? Fenomena habaib itu datang Habib ke Malaysia. Mohon pencerahan fenomena habaib yang sekarang sedang jadi fenomena. Mungkin Ustaz boleh jawab secara ringkas. Yang kedua, berkaitan bilakah cadangan untuk membentangkan elemen syariat di parlimen. Ada dua soalan yang lain kita hentikan dulu tuan-tuan sekalian. Kita beri dua soalan untuk. Okey, terima kasih. Tak apa. Selawat tu baik. Zikir tu baik. Tak ada masalah. Tapi dia kena selarilah dengan apa yang kita zikir. Sama juga dalam konteks zikir ni, sama macam semayang. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya semayang itu dapat mencegah benda yang fahsyak, buruk dan juga benda munkar. Sama juga dengan zikir. Kalau zikir ni kita hanya berzikir, kita berselawat ya hana-hana saja, tapi dalam masa yang sama kita tidak meninggalkan benda-benda yang kita tak tinggalkan. Macam kita katakan benda-benda kejahatan, benda-benda buruk-buruk fahsyak kita tak buat itu, dia jadi hanya orang panggil apa? Pesta sajalah. Kita nak supaya dia jadi sebagai satu benda yang absorb, masuk dalam diri kita. Barulah kita akan menjadi orang yang sebenar-benar begitu. Kalau hanya menjadi begitu saja, tidak mempunyai apa-apa arti dan makna.
Sebab tu zikir, sebab itulah apa dalam hadis Nabi sebut, dia kata sab'atun yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan mendapat perlindungan pada hari yang orang lain tak dapat perlindungan. Nabi sebut yang pertama pada imam adil, mimpin yang adil dulu. Kemudian hak ujung baru sebut zakarallahu khalian fafadal ainahu. Yang zikir kepada Allah Taala dalam keadaan sunyi sehinggalah mengalir dekat air dekat pipi dia. Itu maksud dia. Sebab tu kita katakan tadi ialah bukan saja kita nak supaya nak jadikan itu sebagai pesta, tapi tidak memberikan apa-apa kesan. Bagus buat, kita tak nafikan, tapi kita nak supaya bukan hanyalah itu saja sekat itu. Yang kedua berkenaan dengan nak table. Benar tu dah table. Di parlimen kita hanya untuk nak minta private bill. Private members bill. Maknanya yang dibawa oleh salah seorang ahli parlimen kita. Tapi sekarang ni kita cuba untuk nak minta supaya benda, kalau kita bawa, dia selalunya private bill yang parlimen, dia akan utamakan agenda kerajaan dulu. Selalunya dia masuk dalam kertas hijau tu. Tapi habis sidang habis tak ada masuk kita, dia dahulukan agenda kerajaannya. Sebab tu kita nak minta supayanya kalau boleh, dan yang keduanya dia mesti dicadangkan oleh salah seorang menteri yang kita bawa tadi. Sebab tu kita sekarang ni kita cuba juga ada pandangan nak minta supaya dibawa oleh pihak kerajaan sendiri agak lebih mudah, kerana tidak mempunyai red tape yang banyak. Tapi kita mungkin sidang bulan 6 ni mungkin tak sempat, mungkin dijangka dalam bulan 10 kot kita nak bawa benda ni untuk pergi. Wallahualam. Terima kasih kepada Yang Muhammad Ustaz Idris Haji Ahmad yang telah berkongsi dengan kita dengan tajuk awal berkaitan dengan derita luka umat Islam di seluruh dunia, tuan-tuan sekalian. Dan sebagaimana hadis yang biasa kita dengar, kita dituntut untuk cakna, untuk peduli, tuan-tuan sekalian. Kita dituntut untuk juga bertanggungjawab di atas setiap titik darah umat Islam yang tumpah. Nabi SAW bersabda, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak mengambil berat urusan kaum muslimin, maka bukan dari kalangan mereka. Saya ucap juga terima kasih tuan-tuan yang telah bantu misi-misi bantuan Muslim Care, dan sekarang dan masih di Idlib tuan-tuan, rombongan Ustaz Nazmi Karim, Ustaz Azli Musa, Tuan Sri Haji Abdul Halim yang mewakili Muslim Care untuk misi ke dalam bumi Syria, tuan sekalian. Yang sedikit ada masalah lah, tuan-tuan pun tahu dengan isu jihadis group di sana yang akhirnya jadi isu. Kemarin dah mula tuan tangkapan depan 30 orang. Saya juga mohon tuan-tuan doa lah biar Muslim Care tak terpalit lah. Dengan ada orang cuba untuk sebarkan bahawa Muslim Care terlibat dengan isu-isu jihadis di Syria. Kami fokus kepada misi bantuan kemanusiaan. Untuk maklumat tuan-tuan, Ustaz disebut betul tuan-tuan. Kami link dengan kumpulan NGO di Jordan, Ikhwan Muslimin. Dia ada NGO nama Markas Islami, bawah Dr. Solah. Dr. Solah ni PhD Universiti Yarmouk, orang hebat bidang usul fiqh tuan sekalian. Dia ada PhD, dia tak dibenarkan mengajar di Universiti Yarmouk. Tak dibenar. Lepas tuan-tuan dia kata alhamdulillah, walaupun aku tak dibenar mengajar universiti pensyarah, tapi aku ada NGO ni boleh bantu ramai umat Islam Syria yang sekarang dah tuan tahu 2 juta pelarian tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian, terbaru Markas Islami pun diambil alih oleh kerajaan Jordan. Dan nampak maju tu diambil alih dengan harta-harta sekali tuan-tuan. Itulah buruknya sikap pemerintah Arab ni tuan-tuan. Mereka tak mampu satu hal dah, mereka khianat pula nak bantu tuan-tuan. Apa lagi mampu kita buat melainkan kita berdoalah tuan-tuan sekalian. Ustaz sebut tadi tuan-tuan sekalian, kalau sebut pihak kerajaan di Arab tu, ya Allah tuan-tuan, rasa pelik macam mana mereka boleh bersikap begitu kepada nasib umat Islam Palestin, Syria. Tapi masih ada orang yang beragama mutadayyin, contoh macam Dr. Solah. Dr. Solah ni tuan-tuan bukan sekadar hebat NGO, dia buka kedai makan fast food, maju dah 3 cawangan tu yang besar di Irbil tuan sekalian. Yang menarik lagi, abang dia tak nampak dia pandai berniaga, abang dia sejaga supermarket. Dah sekali abang dia kata tak boleh, Solah jaga, dia kata. Dr. Solah ni dia panggil miskin ambil barang percuma tuan-tuan. Mana hebat sungguh, jahat sungguh tuan-tuan. Itu yang berlangsung dah dalam isu Syria. Untuk maklumat tuan-tuan, kita tak dilangsung lah dengan hak sebut jihad apa tidak. Kita cuma fokus kepada bantu yang susah. Memang susah kalau tuan lihat ke page Muslim Care, hak page saya sendiri tuan-tuan, gambar-gambar mereka ni stokin tak pakai. Jangan kata stokin, slipper pun tak ada tuan-tuan. Saya tak mampu bayangkan tuan sekalian. Tengok-tengok kami buat misi bantuan Haliza Hilmi dengan Ustaz Syed Qadir, tiba-tiba keluar ular yang panjang tuan-tuan. Ular yang besar. Ular yang besar, panjang, berkilat tuan-tuan. Ya Allah tuan sekalian. Memang persekitaran kemah pun tidak selamat. Dengan sejuk yang melampau, dengan panas yang melampau. Ni dah nak masuk bulan Rejab. Rejab dia start panas lah tuan-tuan.
Rejab, Syaban dan kemudian Ramadan. Ramadan, Ramad, bulan panas terik. Cuba bayang tuan-tuan. Suhu cecah sampai 43, 44, 45 tuan-tuan. Macam mana mereka boleh hidup? Masa panas tuan-tuan, suhu minus. Salji atas kemah tanpa ada heater. Tuan-tuan, saya tak boleh bayang tuan sekalian. Itulah nasib umat Islam di akhir zaman tuan-tuan. Sebab itu, peduli ialah tanggungjawab. Dari sudut keimanan kita. Sebab Islam pastilah akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Itu. Saya ucap terima kasih tuan-tuan. Lupa buat lewat kena Ustaz Idris tuan-tuan, ahli legislatif kita, Dewan Rakyat, bekas Johan Pidato, perdana zaman belajar Kolej Islam Kelang, peringkat kebangsaan menang tuan sekalian, debat. Lepas tu Presiden PMUKM, master dan PhD daripada belajar master dan juga PhD UKM tuan-tuan sekalian. Jadi itulah sedikit latar belakang. Dan hari ini insya-Allah kita buat kutipan untuk tahfiz An-Nur tuan-tuan sekalian. 3 dan 4 kita sambut An-Nakbah Palestin dan sambutan Isra wal Mi'raj. Tuan-tuan boleh beri sumbangan. Pada hari ini kita buka sejadah untuk sumbangan pada tahfiz An-Nur di Studio Terengganu. Pada malam ini Ustaz Rih akan bagi kuliah perdana tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah majlis ilmu kita berlangsung dengan rancak, semakin ramai tuan-tuan. Kita buat astaka. Sebab apa? Ramai sangat dah tuan-tuan. Surau tak muat tuan-tuan. Kuliah ni dah duduk atas dataran dah. Alhamdulillah, ini semua sumbangan tuan-tuan sejak 2 tahun yang lepas. Berdirinya tahfiz. Termasuk kemarin dah kita dapat ambil dah sebuah van. Van tuan-tuan yang kita bayar bayar deposit 50,000 tuan-tuan. Untuk angkut pelajar-pelajar Jumaat nak pakai van. Juga pelajar tahfiz ni tuan-tuan, kita tak boleh nak sekadar belajar dari kelas. Kadang-kadang bawa dia pergi rehlah, pergi ke pulau, pergi ke pantai tuan-tuan. Alhamdulillah anak tahfiz juga hafazan mereka semakin baik. Sebab kita ambil pilih yang 22 orang dia tuan-tuan, yang ada 4A, 5A, anak-anak adun pun ada tuan-tuan. Mereka ni anak orang miskin, anak yatim piatu kita tanggung tuan sekalian. Yang yatim dan juga miskin. Alhamdulillah ni semua dokongan tuan-tuan sepanjang 2 tahun ni. Terima kasih. Jadi kita tangguh majlis dengan baca tasbih kafarah suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.